إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Dari kasih Ustaz Hisham, Ashabul Fadilah, guru para ulama yang berkuasa masjid, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya untuk meredakan tekanan pukul 10 kita berhenti. Jadi saya beri air dulu tu supaya taklah terlalu takut berjuru sama satu berulang tak pukul 10 kita berhenti. Saya pun nak berkira 1 jam juga lebih kurang. Lepas tu nak betul mata nak tidur pula. Belum nak juga nak esok dengan orang pula yang jatuh semualah tuan-tuan pun puan ini kerja masing-masing sekolah balik dari Allah. Alhamdulillah. Yang kedua, saya nak minta maaf sebab kadang-kadang janji lain buat lain. Yang ini banyak kadang-kadang terpaksa terbatal. Sebab tu hari 22 tu bagus dah saya janjinya, tapi sebenarnya sehari sebelum tu sepatutnya saya ketemu musyawarah fatwa kebangsaan. Jadi mungkin saya pun akan petang kerja dan saya pun tahu dia buat juga. Jadi susahlah saya, terpaksa saya ejak sana ejak sini. Jadi itulah yang terjadi. InsyaAllah akan tetapi kita bertekad azam untuk nak khatamkan kitab ini insyaAllah. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Yang ke-61. Ini tajuk ni silap. Sahabat kita tersilap, tak apa. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man ista'azakum billah fa'izu, wa man sa'alakum billah fa'tu, wa man ata ilaikum ma'rufan fakafiru, fa illam tajidu fad'ulah." Siapa yang meminta pertolongan kepadamu kerana Allah, maka lindungilah dia. Orang itu minta sa'altuka billah, minta berlindung dengan Allah, sama ada minta berlindung atau minta ajak dengan nama Allah. Bagi kita. Cuma yang jadi masalah ni, dia guna nama Allah untuk satu harapan kepada orang ramai. Yang ini masalah. Sebenarnya dia tu kita kena betul dulu. Mu jangan guna nama Allah mudah-mudah kita. Ini satu penyakit juga. Dia tahu dah puji orang bila sebut nama Allah puji. Sebab tu cara orang bila dia nak menipu, dia kena ada aksesori lebih sikit. Pertama dia kena biar orang percaya kat dia. Dia pakai piak, dia pakai sokok, dia pakai honey gula kan benda tu. Pakai riba, jadi orang tak boleh. Allah saya dengar banyak cerita. Depan orang banyak diberi amanah, tapi dia khianat amanah. Ambil duit daripada tabung masjid sebagainya. Sedih. Zahirnya cukup baik. Sebab itu kita kena ingat, sesen pun jangan kita ambil kalau bukan 1 bilion pun ambil kalau itu. Kalau kita tak ada masalah, 1 bilion bukan 1 sen, 1 bilion. Itu prinsip yang sepatutnya. Hak orang, hak Tuhan, hak manusia lain, kita tak halal ambil melainkan melalui pemberian, pemilikan dan sebagainya. Itu cara. Baik. Begitu juga orang datang, orang buat baik kat kita. Tengok. Apa yang dia ajar ialah pakar balas. Kita tak orang buat baik kita masih aja kalau ada nak lagi tak lagi. Jangan. Sebab itu adab akhlak nenek moyang kita tu bagus. Tuan-tuan yang lebih berusia pada saya mungkin pernah tengok satu gambaran bila mana rumah orang miskin tu diberi hadiah oleh orang tu, jiran yang kaya sikit, dia tak ada apa satu nak bagi, dia ambil berah letak dalam pinggan bagi. Kita kata tengok macam tu, tak ada apa dah tu nak masuk.
Kadang-kadang budak tukang bagi tu, tukang bawa tu hak tu pun dapat juga RM1 ke 50 sen, itu biasa. Ini dia appreciate. Nabi ada macam tu, fakar fi'u balas. Biar kalau ada sifat balas ni bagus. Kita pergi rumah jiran kita, rumah kawan kita, kawan kita tu bagi kat anak-anak kita duit 10 riyal, 10 riyal. Kita janganlah buat je. Anak-anak dia buat je. Sepatutnya bagi kan 30 riyal. Ni tak seriap tak bagi. Ini perangai tak. Jadi fakar ni kita tak ada kamu satu. Angkat tangan doa. Ya Allah, berilah kepadanya kebaikan. Ya Allah, berilah kepadanya rezeki. Ni dia tuan-tuan, dalam Islam itulah mulia. Manusia ni hampir semua tak suka orang minta dengan dia, kecuali kalau kekasih dia, anak norak dia, tak punya yang suka lah. Tapi ghalib ni manusia dia tak suka orang minta dia. Apa benda minta tak suka. Tapi Allah suka dia minta dia. Minta banyak, minta. Lagi tu minta, ya Allah, ampunlah dosaku, ya Allah. Sebab dia punya kerajaan, dia punya kebaikannya, dia punya nikmatnya tak terhitung. Dunia seluruhnya, alam adalah miliknya. Ini kisah Quran. Itu dia. Hikmah yang ke-62, jangan berkhilaf. Daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW sabda, 61 itu tolong tukar tajuk, pilih tajuk membalas budi. Okey. 62, jangan berkhilaf. Daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW sabda, la takhtalifu fa inna man kana qablakum ikhtalafu fa halaku. Jangan kamu berkhilaf kerana sesungguhnya mereka sebelum kamu telah berkhilaf menyebabkan mereka dalam kebinasaan. Berkhilaf ni apa makna? Bertelingkah. Bertelingkah ni apa makna? Menyebabkan jaringan kesatuan tu longlong. Khilaf tak boleh, tak apa. Kita bawa anak kita 5 orang, pergi mana? Kedai nak makan. Tak perlulah kita buat puasa itu. Hari ni mesti kena nasi goreng Cina semua. Ada mulut anak kita suka cabai dia. Ni tak, saya rasa bini dia. Ni tak, saya cendol dengan santan kelapa sawit. Ini pula mulut yang lain yang cakap tu. Jadi hak tu tak payahlah kita tu. Berilah nak makan apa, kecuali masa itu cepat sangat. Kita buat sekali kurang, jangan tambah lagi. Masih lemuk nak bagi ni. Takkan kau nak apa, kau nak kau lah. Itu tak tu. Tapi maknanya berkhilaf masalah ni. Tapi sekarang apa berlaku? Kita berkhilaf. Suami isteri berkhilaf. Adik-beradik berkhilaf. Ibu bapa berkhilaf. Akhirnya tak ada orang yang kita boleh harapkan. Tak ada orang yang kita boleh untuk nak bersatu. Jadi orang Islam ni dia banyak, kata Nabi apa? Rusak ke rusak isai seperti buih di laut. Tak ada kekuatan. Kata orang pujangga, wallahi, kalaulah umat Islam Arab semata-mata pergi bawa tubuh lawan Israel, kalah Israel. Pergi bawa tubuh je, kalah Israel. Kenapa kalah Israel itu? Sebab apa? Sebab jumlah kita ni ramai. Tapi apa yang berlaku? Mereka tak kisah. Sebab kita banyak pergi. Kita bergaduh. Cara kita bergaduh pun tak kena. Orang nak bergaduh biar kau profesional lagi. Kita tak. Nak tengok macam mana kita punya otak kita. Bila mana bilang bola. Saya jarang masuk dalam ni, tapi saya kadang-kadang tengok, jaga pun tengok game, jaga. Saya tengok Piala Dunia je akhir last Ustaz. Lain dah payah nampak. Saya 4 tahun sekali pergi dah. Dah nampak kali hari. Tuan-tuan, bila kita tengok pasukan bola kat kita kau, pagar tu tinggi. Lepas tu penyokong hak A dengan B ni kena duduk asing-asing.
Sebab apa nak gemuk, nak cocok. Mulut lazy sama-sama. Tapi kadang-kadang kita tengok orang putih, mereka duduk sebelah-sebelah pagar pun rendah. Tidak masuk, tak nampak dalam pagar. Alam biasa. Tengok tu. Kalau Jepun lagilah hebat. Ada satu gambaran tu dia tunjuk macam mana di Jepun, satu perlawanan Jepun lawan dengan satu pasukan bola. Jadi dia buat sebelah Jepun, sebelah pasukan lain. Tahu-tahu sebelah pasukan Jepun ni semua bersih. Coca-Cola tak ada. Hak sebelah ni habis apa pula. Dengan kulit kacangnya, kacang jawanya, dengan dengan aiskrimnya, dengan botol plastiknya, macam habis. Itulah gambaran attitude. Kita boleh buat, tapi itu gambar. Jadi kita ni berkhilaf pada sana. Ini penyakit berkhilaf masalah sana. Kenapa kita jadi berkhilaf? Inilah dendam itu semua macam-macam. Hati kita. Orang bukan. Saya tak cakap orang Melayu. Saya cakap orang Islam. Orang Islam ni inilah keadaan. Fenomena ni tak selesai-selesai. Siapa tak selesai-selesai. Tuan-tuan, bayangkan kalau orang Islam dia membina kekuatan, dia akan menjadi satu negara yang hebat, satu kuasa yang hebat. Semua hebat. Tapi tidak. Dia menjadi bangsa, dia menjadi negara yang hebat. Tak ada. Ni kita sebab kita berkhilaf. Anak kita berkhilaf, keluarga kita berkhilaf, sahabat kita berkhilaf, negeri kita berkhilaf, semua pakat berkhilaf. Tak selesai. Tak selesai. Sedih, kita tengok kita sedih sekarang. Macam mana penyelesaian? Ni lah. Perlu, jangan. Sebab Nabi kata orang yang sebelum kamu telah berkhilaf, maknanya berselisih faham banyak sangat, pahalaku mereka itu binasa. Binasa tuan-tuan. Tak maju, orang lain jauh maju, kita takut kamu tu. Tak selesai-selesai. Tak tahulah. Kadang-kadang kita rasa malu. Mula-mula kita sebagai memukadimahkan, tapi orang lain ambil idea tu, orang lain jauh tak ke depan, orang lain jauh tak ke maju. Kita macam tu je. Sebab khilaf yang amat sangat. Pada adik-beradik, anak-anak, saudara mara, elakkan khilaf. Sekarang ni WhatsApp, mulut budak dalam WhatsApp laser-laser cakap. Bahasa tu, tengok lagi lah, nekik-nekik. Saya baca WhatsApp panas jangan tengok. Jadi kadang-kadang attitude tu lah masalah. Tak selesai. Selamatlah kita daripada khilaf. Yang ke-63, jauhi prasangka. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum waz-zanna fa inna zanna akdzabul hadis." Jaga-jaga kamu, awasilah kamu daripada prasangka buruk, kerana prasangka adalah sebohong-bohong ucapan. Ini dia. Berapa ramai orang yang kita kata dia bersalah tapi dia tak bersalah. Orang dia kata dia bersalah tapi dia tak bersalah. Orang kata dia tak baik, sebenarnya dia baik. Ini banyak kerana kesalahan. Sekarang ni pula zaman labeling. Ni label orang ni gini, orang ni gini, orang ni gini. Apa dia ni? Takkah ini merugikan? Kita ingat kita ni akan tuan-tuan percayalah, menyakitkan orang, menyusahkan orang, hidupnya tak tenang. Percayalah. Tak ada dalam sejarah orang yang menyusahkan orang hidup di sini. Sebab kamu tadi mudah, sebagaimana kamu buat, itulah kamu akan balas. Sebab itu kena ingat, biar jangan zalimi orang. Jangan zalimi orang. Orang nak buat apa, akhirnya Allah balas dia. Tak payah. Tak payah. Banyak kali kita dengar orang-orang yang buat macam ni, baca dalam kitab Nihayatul Zalimin, kesudahan orang zalim, dia cerita satu-satu. Kesian.
apa yang kita dapat akhir usia kita, bahkan akhirat, adalah amalan kita masa kita muda, masa kita hidup. Itu je lah. Jangan buat tak baik. Buat baik, tolong orang, prasangka baik. Jangan buat yang tak baik. Ini adalah hal yang sentiasa bermain dalam fikiran. Sebab kita ni kena kawan dengan orang baik-baik. Kalau kita kawan dengan orang jahat, buah jahat tu mari singgah dalam kepala otak kita. Tapi kalau kawan dengan orang baik, semua nak baik. Ini penting supaya sentiasa kita prasangka baik. 64, jangan bergopok-gapah. Daripada Sa'ad bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, al-ajalatu minasyaitan. Gopok-gapah itu merupakan sifat syaitan. Apa makna gopok-gapah? Gopok-gapah ni maknanya buat sesuatu, ambil tindakan tanpa fikir panjang, tanpa strategi, pakai buat. Ini natijahnya sesal, kerugian, tidak ada kota. Orang mari kat kita, Syekh, hamba nak kempen sikit ni. Kalau kita dapat buat laporan macam ni, keuntungannya 10%. 10% tu tak sampai sebulan, 2 minggu. Syekh, senarai ni gini-gini. Lagi banyak dia akan naik 11%, 12%. Kita kata kalau 10,000, kita pun kata dapatlah 1,000. Tapi kalau 100,000, 100,000 dapatlah 15,000 kata dia. Dia jual lah. Kita gelap. Sebenarnya itu tipu atau dalam. Kalau dalam air tak boleh, jangan dalam. Kalau baik sangat, tolong keluarga dulu. Tolong keluarga. Jangan tolong orang lain dulu. Ni baik tak? Baik, tolong keluarga dulu. Buktikan. Dan kalau berjaya dengan cara ni, tolong dulu. Jangan tolong orang lain dulu. Tolong awak dulu. Tapi dah awak nak menipu orang. Ini tak betul, tak. Tak mau haji pun nak kata. Bank rakyat pun 15%. Begitulah seterusnya. Tiba-tiba awak boleh bagi 10% seminggu, sebulan. Error awak. Ini masalah. Jadi kita ni percaya. Betul dia bagi kali pertama, kita tambah lagi kali kedua. Lepas tu dia ingat kita 80%. Ada. Saya cakap benda ni tuan. Saya cerita, kadang-kadang saya sekarang ni terlalu banyak mendapat maklumat first hand daripada orang tu sendiri. Saya ceramah sekali ni cerita lama lah, 12 tahun. Di sini lah macam contohnya di Peru. Sudah ceramah tu orang ni mari kat saya cakap, doktor, dah macam mana nak buat ni? Isteri saya lah. Saya kata jangan melaku, nak melaku. Akhirnya lalu. Bila saya kata jangan, dia ingat apa seorang yang nak kaya? Kalau kata ingat apa seorang dia nak makan roti kaya, boleh tak habis? Ini macam saya akhirnya bukan sikit 200,000. 200,000 ni bagi orang-orang macam kita depan ni kerja pagi, petang, siang, malam. Pagi, petang, siang, malam. Simpan 1,000, belanja 800. Simpan 1,000, belanja 1,200. Dekat 20 tahun baru dapat. 10 tahun baru dapat. Jarang orang simpan 2,000 ni. Sekali je, sebulan dapat dah. Adalah seorang dulu. Tapi tak amal gitu. Tapi nak ceritanya, ini realiti. Sebab kau pun dapat. Orang negara, orang kata kalau kita buat gini-gini, kita akan dapat gini-gini. Kau pun. Kita pun buat. Syekh orang negara. Ini orang Melayu. Mudah dibeli. Orang negara sarang burung walik. Oh, sarang burung walik. Bina. Buat sosok. Orang tu Syekh dapat gini-gini. Kita burung walik pun tak kenal. Negara buat sangat. Tuan-tuan, buat sangat. Minta maaf lah kalau pengusaha buat tu budak saya. Tak, saya nak cerita ni. Kadang-kadang hak berjaya tu tak sampai pun 10%, 5%.
Kalau 5% kita contoh ni hak yang tegak tu saya kata baguslah. Ni saya nak cerita orang yang tak pernah buat discuss, tak pernah buat kajian, tak pernah buat apa-apa dan tak ada sikit pun kepakaran, tengok. Akhirnya guna kita. Sekarang ni nega yang paling baik ialah cash money. Nega hak pakai letak hutang dulu, pak kita hutang dulu. Tak boleh. Itu satu. Lepas tu nega pula kita tak ada pilihan. Kita bukan jenis macam ni. Awak ni memang jenis bukan nega. Awak ni jenis pembuat dasar. Awak ni kan tak ada nega. Tak ada nega. Kadang-kadang kita selalu tengok kenapa orang kita kata orang Cina tu berjaya. Saya tak nampak orang Cina bijak nega. Walaupun dia bijak nega. Bagi saya orang yang paling bijak nega adalah sahabat Nabi. Itu pandangan saya lah. Mana kena cara. Kita baca sejarah Abdurrahman bin Auf. Kita baca sejarah Uthman bin Affan. Dia berniaga, dia berjaya, dia penyumbang yang terbanyak. Penyumbang yang terbanyak, tak ada masalah. Itu baru dia. Orang yang paling hebat ni sebab apa? Sebab dia telah dilandasi, telah diajar oleh baginda SAW macam mana untuk niaga. Lepas itu gaya dia lain macam. Jadi idola dengan idola yang kita orang kata betul-betul cara Islam. Jadi berapa-berapa ni banyak. Kita mau abah nak nikah dengan siapa dia? Dengan ni lah Aminah. Kita makan lagi dalam Aminah. Minum. Kan tengok dah lagi dong toleh. Kerak saya pun lapang lah. Saya nak minum. Saya tali dah datang ke bumi. Dah datang ke bumi ni orang yang terbaik sekali. Datang ke bumi ni Aminah. Kengaman saya dengan Aminah. Oh, Aminah boleh bayar. Mau apa ni kamu tahu dah ahli siapa dia sakit A lah A ke B ke C ke apa ke A ke aku nak go. Tahu tak susah. Tahu tak. Tapi tuan-tuan tengok. Cinta siapa bagi anak erak tu 3 bulan cerah. Apa bulan itu? Kenapa? Asalnya kau berapa? Han ni kan kenapa? Kerana mau tengok aku tengokmu, mukhisin kat aku senyum denganmu, ajar dia. Dah asalnya agama dia dah. Dia disuruh kerja di Masjid Khairiyah malam belajar lagi. Contoh. Tengok asal. Penyanyiannya macam mana? Jadi Islam ada kayu hukum dalam hadis. Jadi ini masalah. Kau apa akhirnya bergantung. Jadi dalam Islam tindakan tu jangan gopoh-gapah. Gopoh-gapah ni ada beberapa perkara dia sunnah. Pertama, gopoh-gapah dalam nak melaksanakan ibadat solat. Syekh, anda tak ni nak mayang. Ni pergi bukan mayang tu gopoh-gapah. Nak pergi semayang tu. Maknanya agenda hutang. Antaranya bayar hutang. Ni kita ada hutang ni. Kita bayar. Orang kata gini, kalau kita kata tak apa dia nanti lalu tak apa cukup ni. Dia tak cukup semua lah. Nanti dulu. Akhirnya kita kena ada. Itu gopoh-gapah. Yang ketiga, ke bumi orang mati. Boleh gopoh-gapah. Gopoh-gapah ni maknanya segerakan. Jangan dulu tunggu dalam 3 hari setengah 4 hari siang semuanya. Jadi asalnya gopoh-gapah ni dia bersihkan. Jadi akhirnya rugi, kemudian sengsara akhirnya dan sesat. 65 manusia akhir zaman. Daripada Ali bin Abi Talib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yati 'alan nasi zamanun yakunu mu'min fihi azal min syati." Allah. Akan datang kepada manusia satu masa di mana seorang mukmin itu lebih hina daripada kambing sendiri. Contohnya mudah ya Syekh. Contohnya kita tengok seorang ni Islam, kerjanya jaga kambing. Tiba-tiba dia sak dadah, kena takak boleh.
kambing keluar gok kandang takkan dia duduk dalam buku duduk dalam lokal. Kain dia kan kena ikat. Kambing dia ikat kaki tangan dah, ikat leher dia. Kalau filak tu pakai lepas itu ya. Tengok. Tu depan mata itu kan. Tuan-tuan, kalau kita tengok orang dipagari dengan cara yang tak betul lah. Maksudnya dia buat tak betul. Kalau dia betul tu orang akak tu tak betul lah. Itu hal lain. Banyak. Kadang-kadang dalam bahasa ni kita nak takut sebab apa? Kenapa kita hina? Sebab kita menghina diri kita. Kita menghina diri kita. Saya pakai jubah macam ni, orang nampak hebat. Tapi kalau saya pergi depan orang, saya minta saya nak temu orang ni minta 1,000, minta orang ni 500, minta 1,000, minta 1,000, minta gaji muka. Ceramah gini-gini. Orang tengok ya tu. Orang tengok kita menghina diri kita. Tuan-tuan tengok macam mana Umar Mukhtar rahimahullah cerita singa padang pasir, salah seorang daripada panglima Islam terkemuka Libya. Umar Mukhtar, dia dalam keadaan ditangkap, dalam keadaan digaring gini-gini, dalam keadaan dikenakan macam-macam tindakan, tapi dia mulia. Jeneral tengok dia pun hormat. Ini orang sahibul mabda', orang yang ada prinsip. Dalam hidup kita tuan-tuan nak jadi apa jadi, tapi kena ada satu namanya prinsip. Taat Allah, jangan diragukan. Apa benda hak taat kan okey. Hak apa benda deraka kat Tuhan, minta maaf. Saya tak boleh. Mungkin saya tak mampu nak tegur secara terang-terangan, tapi sekurang-kurangnya aku tak buat. Ya Allah, macam tu. Kalau ada macam tu, insya-Allah. Sebab itu manusia ni boleh jadi mulia dan boleh jadi hina lebih daripada itu. Seorang waliullah ahli tasawuf, dia pergi buru satu kawasan. Sedang dia buru, dia kena tangkap. Sebab dia berburu kawasan milik raja. Ini cerita yang Arab, cerita Melayu. Milik raja, milik raja Tatar ke apalah maksudnya. Lalu dihadap kepada raja tu. Raja tu tanya, mu ni orang Islam ke? Orang beriman ke? Orang Islam ke? Dia kata, orang Islam ke? Raja ni kata apa dia? Mu ni lebih hina daripada anjing. Tuan-tuan tahu apa yang dia jawab? Orang Islam ni orang yang jawab, waliullah. Dia kata, tuanku, benar kata tuanku, betul. Wallahi saya lebih hina daripada anjing tak kala saya deraka pada Allah Rabbul. Anjing nak masuk neraka. Hak masuk nerakanya dua golongan campur dengan satu. Dua golongan tu apa dia? Manusia dan jin. Satu lagi batu-batu. Allah kata, waquduhan nasu wal hijarah. Yang batu tu bukan ada batu masjid dah. Batu hak buat di patung. Betul. Tapi dia dah sakit, ada batu dia bukan jalan. Tu nak gambarkan kepada kita. Bila raja tu dengar cakap macam tu, faham maknanya konsep hina ataupun tak bergantung kepada sejauh mana ketaatan kita kepada Allah. Kita taat ke Allah, mulialah. Kita deraka ke Allah, hina. Baik. Seterusnya hadis yang ke-66. Doa yang syumul daripada Abu Malik Al-Asjani Sa'ad bin Tariq radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, Allahumma firli warhamni wa'afini warzuqni fa inna haula tajma'u laka dunyaka wa akhiratak. Ya Allah, ampunilah dosaku, rahmatilah aku, afiatkan aku,
maka semuanya itu menghimpunkan bagi kamu kebaikan di dunia dan akhirat. Doa ni kita ngapa? Tapi bila ngapa doa ni, janganlah ngapa fa inna haula tajma'u laka dunia wa akhirataka. Itu doa. Itu Nabi royak balik. Doa tu dekat dengan warzuqni je. Sebab tu kena bagi belajar. Imam baca gitu juga benar. Ada orang pergi Mekah, dia ada mutawif kat bawah. Mutawif ni kata, apa yang aku kata mau ikut semua. Allahumma firli, dia pun Allahumma firli, warhamni, warhamni. Baca. Lepas tu mutawif ni tunjuk pintu masuk ke Masjid Nabawi. Dia kata, haza babus salam. Ramai-ramai kata, haza babus salam. Ini pintu babus salam. Dia semua macam tadi kawan ni. Dia kata kena ikut semua. Berat benar. Talih ikut semua. Itu kena belajar. Bila kita kata Allahumma firli warhamni wa'afini warzuqni, tak payahlah fa inna haula'i tajma'u laka dunyaka wa akhirataka. Sebab itu penerangan Nabi. Doa tu setakat tu je. Jadi doa ni, ya Allah ampunlah dosaku, rahmatilah aku, afiatkanlah aku, rizkikan. 4 ni dunia ana yang punya. Siapa dapat 4 ni, itulah kebaikan. Pertama, keampunan Tuhan. Bila keampunan, mana keredaan Tuhan dapat. Yang kedua, rahmat. Bila Allah rahmat, macam mana? Allah rahmat kita, apa kita dapat? Banyak dia faedah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmat. Jadi bila kita dapat rahmat, banyak. Yang ketiga, afiat. Afiat ni sama ada tubuh badan sihat, ataupun otak baik, atau harta pun ada, selamat. Itu afiat. Siapa orang panggil apa ni, minyak afiat ke? Ada orang yang macam tu. Maknanya hak baik. Kemudian warzuqni, rezeki. Tak ada apa. Kita hidup ni tuan-tuan, makan cukup, pakai ada, suami ada, isteri ada, anak ada, kereta ada, rumah ada, tidur pun boleh dalam macam ni. Tak ada apa. Tenang. Ni tak insomnia, tak ada tidur mana. Okey, pada mikir. Kadang tak payah mikir. Bahagia gitu. Ni kalau kita dapat, okey. Dulu saya tak tahu sangat macam mana keadaan orang besar. Tapi bila dah bergaul sikit-sikit tahu. Letih tak? Banyak. Kita ni tak anak kita. Kedai mana kalau sedap makan, gerti makan, minum. Qadar. Dapat macam ni, bahagia. Inilah kalau kita boleh, insyaAllah. Apa yang kita nak lagi kalau kita dapat yang ni, satu je, kuatkan ibadah. Itu je lah. Di masjid, di surau. Baik. 67. Tinggalkan keraguan. Daripada Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk, fa inna sidqa tamanina wa inna al-kadhiba riba." Tinggallah apa yang menjadi keraguan padamu kepada perkara yang tak ragu. Maka sesungguhnya kebenaran itu adalah ketenangan, dan sesungguhnya dusta itu adalah keraguan. Tinggal apa yang ragu. Apa benda ragu? Oh ni boleh makan tak? Syubhat, tinggal. Kalau ni kerja ni boleh tak? Syubhat, tinggal. Ambil hak yang 100% tak. Jadi hati pun tenang. Tak payahlah duk tanya tokoh-tokoh ulama, apa hukum, apa hukum nak ayat. Kepada kita sendiri makan. Makan kata halal tak? Beli buku ni. Apa lagi? Contohlah contoh. Apa ni? Yang ni halal ke tak ni? Tengok. Ya, hak aku jangan.
Kita ni masalahnya banyak sebab kita duk main hak ragu. Jadi kita ni duk ragu-ragu. Jadi bila ragu-ragu ni susah. Gini. Sebab orang zaman dulu lain. Cerita seorang tu wali rajin belajar, rajin beribadah. Ni cerita di Bukit Lebanon sebagainya. Orang zaman dulu kalau dia nak ibadah, ni cara orang tasawuf lah. Dia akan naik atas bukit, dia pasang kemah, dia duduklah kemah. Jadi rupa-rupanya di bukit setengah tu banyak kemah. Kemah ni ada dalam 20 meter ada kemah ni, 20 meter ada kemah ni. Sama-sama masing-masing maya lelaki lah biasanya. Dia ni macam darwish lah. 2-3 hari sekali dia akan keluar cari kayu api, pikul kayu api, pergi jual pekan. Duit dapatlah 2 dirham, 3 dirham, beli keperluan dia, roti ke, susu ke, sikit, warna hitam, makan sikit-sikit, puasa makan ni, ibadah. Gitulah. Kerjanya zikir, ibadah, baca Quran, letih tidur, mayan, gitu je. Satu hari, dah beberapa lama dia duduk ni, dia pun berjalan nak cari kayu api. Tiba-tiba dia lalu satu lorong, lereng tu, lereng bukit. Dia tengok di satu pokok perdu tu ada satu puncak terselip jauh. Dia pun ambil. Wow, duit emas dinar. Apa lagi? Kayu api tu tinggal. Pikul apa, dapat berapa dirham je. Jadi jalan cara berkaya, jalankan lain. Benar. Berhenti dengan kaki geli, berhenti. Tengoklah pakcik tua seorang pikul kayu api, hak yang duduk atas gunung sama dengan dia kat sekarang. Haji, pikul apa? Kayu api nak. Hari ni tak payah pikul lah. Saya belanja ke dia. Haji dapat apa ya saya? Berapa dirham? Dia kata, saya bagi sedinar lah. Saya cerita tak apa, saya nak buat. Ayah, tak apa hari ni saya pemurah, saya nak pergi. Akhirnya baca kata, aku dah pemurah saya hari ni, kan awak kan enggak kepada saya ni. Saya kebetulan dapat rezeki lebih hari ni. Rezeki apa? Saya temu. Alhamdulillah. Itulah kita bila kita belajar tasawuf, kita beribadah, kita ni, kita Tuhan bagi rezeki tengok. Alhamdulillah. Pakcik tu jawab, nah, pakcik nak bagi tahu, duit yang awak dapat tu adalah satu puncak, warnanya bergiang, duduk di perdu pokok bergiang, jumlahnya bergiang. Berpuluh tahun dah saya tengok duit itu situ, saya tak pernah ambil. Hak mana warung lagi? Pakcik tua ni. Hak muda dah nampak dapat kasyaf, dah dapat rezeki banyak. Tengok biasa tu kan. Tu bila kita tengok macam mana ni. Sabar. Itu dia tenang. Dia tak kisah. Baik. Kebenaran itu tenang. Siapa dia nak tenang? Sikap tenang. Dan pembohongan itu sentiasa dalam jalan Tuhan. Tipu. Kita boleh tipu orang, tapi kita tak boleh tipu semua. Kita boleh tipu orang pada satu masa, tapi kita tak boleh tipu orang sepanjang masa. Akan terdedah apa? Satu persatu akan dijelaskan satu persatu. Hadis seterusnya, hadis 68, berdoa untuk saudaranya. Daripada Abu Darda radhiyallahu anhu al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watul mar'il muslim li akhihi bi zahril ghaib mustajabah. Inda ra'sihi malakun muwakkal kullama da'a li akhihi bi khair qala al-malak al-muwakkal amin wa laka mithli zalika. Doa saudara yang Islam kepada saudaranya dalam masa ghaib, maknanya bukan depan mata dia, adalah mustajab. Dan di sisi kepalanya terdapat malaikat yang diwakilkan. Tak kala dia doa kepada saudaranya dengan kebaikan, maka malaikat yang diwakilkan itu berkata amin, kamu pun dapat sempurna. Sebab itu dalam istilah, kita nak dapat hajat,
Bukan kita doa untuk kita doa untuk saudara kita, Allah bagi untuk saudara kita dan bagi kepada kita. Kan benda itu. Tidak aku malah nak doa dia dapat aku dapat apa-apa. Itu lain. Sebab itu orang yang baik selalu doa kawan. Tengok dia kata Assalamualaikum. Mana salam kat atas kamu. Disuruh jawab Waalaikum Assalam. Waalaikumsalam. Tengok. Itu macam dia. Mana kita doa ya Allah yang Maha, berilah kebaikan kepada sahabatku. Dia ni nak meniaga, dan aku tengok dia ni ada kemampuan. Kalau dia bergak benar janganlah. Aku tengok dia ni ada kemampuan untuk ya Allah ya Tuhan, tolonglah dia ya Allah. Allah bukan tolong orang tu saja, Allah tolong kita. Kita tengok anak saudara kita, ya Allah anak saudara aku nak periksa ni UPSR. Ni agak tak bocor lah ni. Ya Allah ya Tuhanku, dia nak periksa dia UPSR, berilah anak saudara aku berjaya, dia mari tolong aku gini. Kita jangan kata ya Allah, aku doakan anak saudara aku, anak aku berat kau ni. Anak aku berat, susah pergilah. Secara Allah akan bagi. Jadi ini cara yang baik. Cara kita nak dapat hajat kita doa kebaikan kepada orang, Allah akan bagi kebaikan orang. InsyaAllah. 69. Dari mencintai sahabat Nabi. Daripada Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya baginda bersabda, la yuhibbuhum illa mu'min wa la yubghiduhum illa munafiq. Faman ahabbahum ahabbahullah wa man abghadahum abghadahullah. Tidaklah mengasihi mereka kecuali yang beriman, dan tidaklah membenci mereka kecuali munafik. Siapa yang mengasihi mereka, nescaya Allah mengasihinya, dan siapa yang membenci mereka, nescaya Allah murka ke atasnya. Sebab itu sahabat Nabi ini kita kena kasih. Sahabat Nabi ni kita kena kasih. Bila adalah orang ni bijak, orang ni pakai serban besar, orang ni kata sahabat Nabi ni kita dah bakar kau, dia tu bukan maksum, dia nak datang satu jarum untuk kita memperkecilkan racun-racun, untuk kita hilang keyakinan suka pada sahabat Nabi. Allah kata kepada sahabat Nabi radhiyallahu anhu wa radhu. Allah redha mereka dan mereka redha. Kedudukan yang cukup hebat. Sahabat ni tuan-tuan, tuan-tuan bayangkan, sehari saja dia umur kita 70 tahun ibadat kandung kita. Kita pergi masjid Khairiyah, semayang, belajar, teman letak pula dalam duit kandung kita. Sehari dia. Saya nak contohnya Abu Bakar. Nak banding kita dengan Abu Bakar ni macam mana? Abu Bakar, bila Nabi lancarkan derma untuk persediaan perang Tabuk, Nabi tanya dia, ma tarakta, apa yang kamu tinggalkan? Dia kata apa? Taraktullah wa Rasulullah. Mana kalau dia ada 1,000 dia bagi, kalau ada 10,000 dia bagi, kalau ada 100 dia bagi. Kita dalam bank ada berapa? 30,000 Ustaz. Boleh tak kita bagi 10%? Ustaz, 10% tu banyak tu lagi sebulan dah. Tengok. Maknanya nak banding dengan Abu Bakar, boleh bagi gitu. Jauh. Ni Abu Bakar. Saya nak Umar tanya, ni cara pemikiran kita lain. Sebab tu saya kata, mereka ni lain. Saya nak Umar temu sahabat-sahabat dia, saya nak Umar kadang-kadang nak bergurau tau. Saya nak Umar ni backing Umar. Perempuan tengah cakap, saya nak Umar datang, pakasnya habis. Itu perangai saya nak Umar. Kebetulan saya sedang buat satu buku Hakikat Jin. Saya tak pandang apa jin ni. Bapak-bapak dah ada, tapi kebetulan sahabat tu dia tengok maklumat macam-macam. Jin ni pula ada nama ni. Jadi saya tak ambil lah peranan dalam musibah tu, saya tak ada. Tapi kaji apa nama Pak Jin kanak, ganak, ini muka selam beleng, jin macam-macam. Ada semua nama. Hak Jin duduk main di rumah apa nama. Dia ada nama. Ada nas hadis.
berapa jenis, berapa orang yang boleh nikah dengan jin macam-macam. Nanti yang kita siap. Sayyidina Umar ni tuan-tuan, kalau dia jalan, syaitan tengok dia ikut lari ke lain. Kita tak syaitan panggil member lalu. Lain. Yang Umar yang main. Itu nak rayak beken, nak beken. Syaitan orang mana saya Umar. Itu kalau kita kaji jatuh. Kalau Umar tak jatuh, Abu Bakar macam mana pula? Sebab itu bagi saya, Tok Wali paling besar kali atas muka bumi ni Abu Bakar. Mari Tok Guru ni Maulana Alim Arif Billah ni Tok Wali yang besar kali Abu Bakar. Tu wali yang besar sekali. Nombor dua Umar. Itu maksudnya kalau kita tahu keadaan ni jauh. Bayangkan Abu Bakar. Sebenarnya kursi Abu Bakar ni tak banyak bercerita, tapi sebenarnya saya boleh katakan Abu Bakar ni seorang pemimpin yang membuat perkara besar. Kalau kita baca sejarah pemimpin, jarang pemimpin boleh buat perkara besar yang tak populis. Satu-satunya manusia yang pelik, pemimpin yang kita kata memang luar biasa, Abu Bakar. Dia boleh buat. Nanti kita akan buat satu buku Mawaqif Abu Bakar. Benar? Tuan-tuan bayangkan, bila mana Rasulullah wafat, nak pergi perang tu, semua sahabat tak setuju. Dia kata tak, Rasulullah punya harta tentera ni hamba harta. Ijtihad dia betul. Dia nak perang murtadin, hak tak bayar zakat, saya nak Abu Bakar. Dia kata pergi, betul. Banyak kali orang tak setuju. Akhirnya saya nak kata, ya Allah, pelik. Allah ilhamkan orang tu. Macam kita lah, kita tengok satu benda. Koyak ayah itu, ayah gini-gini. Jangan mak. Ngemuk awak. Jangan. Mak jangan. Ayah tak ada. Mak tak tahu. Ambo tahu. Gini. Mak kita mati, kita turun. Pergi kubur dia. Mak itu sungguh. Tengok ke. Kawan tu nampak dah, kita tak nampak ni. Kawan tu nampak, kita tak nampak lagi. Tua. Dah lah tua. Lebah, letih, terlentang. Baru nampak. Abang, betul sungguh abang. Kawan tu nampak. 30 tahun dulu dah. Itu abah kita baru, mak kita baru, ayah kita baru, atuk kita yang taklah sehebat Abu Bakar. Tengok. Sebab itu sahabat ni kalau kita tengok dia luar biasa. Saya terbaca banyak kisah sahabat. Saya cerita ringkas jelas. Dia aura sahabat dunia lain. Ada satu kisah tu, nama raja tu Faisal Shah. Raja Iraq. Raja Iraq kedua. Raja Iraq pertama. Tahun 1920 dia mati. Dia ni tuan-tuan, dia mimpi dua orang sahabat Nabi. Seorangnya namanya Huzaifah bin Yaman, seorang lagi namanya Jabir bin Abdullah yang ditanam di Iraq. Tolonglah saya wahai Nabi, tolong kubur saya ni tergelak air ini. Dia ada. Hari pertama dia ada, hari kedua dia ada, hari ketiga ada. Dia takut mainan tidur. Tiba-tiba datang mimpi melalui mufti besar dia. Mufti besar ni bagi tahu kepada raja. Bila bagi tahu kepada raja, mereka kata setujulah kita buat 10 Zulhijjah. Hari raya nak bongkar kubur, buat naik, bagi tanam tempat yang tak tenggelam air. Bila dengar saja nak bongkar ni, masing-masing kata jangan. Minta tangguh sebab orang tengok pergi Mekah ni, orang nak balik buat 20 hari. Akhir setuju 20. Bila buat ni jadi tuan-tuan, tengok mayat hancur.
Kesan darah luka tu ada lagi dok pegang. Sedangkan peristiwa tu berlaku 1300 tahun lepas. Letak atas tandu tu macam kata ibu lah kuat bawah ni. Orang yang tengok peristiwa tu daripada pemberita Jerman, daripada beberapa orang yang bukan Islam ni, ramai yang kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kesan orang tengok. Ini sahabat. Dia ada kata tuan-tuan kita ni bila kita mati 48 jam selepas kita tanam, mata kita akan rosak, perut kita akan kembung. Dalam masa seminggu kemudian pecah, rosak kulit, habis dendek dan semua sekali. Dalam masa sebulan kemudian tinggal dah hakisan daging dengan tanah. Akhirnya setahun kemudian kita tengok mati habis itu je, tinggal kerangka tulang itu lah. Ya Allah beri kita sabar. Tengok ini sabar. Dia luar biasa tu. Kita baik, sahabat jauh lebih baik. Sebab itu orang tabi'in dia kuat semayang, kuat ibadat. Bila kuat ibadat, kuat semayang, dia kata apa? Dia tanya sahabat. Dia kata, pakcik, kami dengan sahabat Nabi mana kuat ibadat? Ni, tang raya kuat semayang. Sahabat jawab dengan jujur. Sahabat kata, kalau nak banding solatmu dengan salat sebahagian sahabat, salatmu lebih banyak. Kalau nak banding puasamu lebih banyak. Kalau nak banding amalanmu lebih banyak. Kalau qiyamul lailmu lagi banyak daripada sahabat. Tapi aku nak beritahu kepada kamu satu perkara, sahabat lebih baik daripada kamu. Sebabnya kamu ibadat tapi hati kamu tetap tomokkan dunia. Sahabat tidak. Sahabat dia zuhud pada dunia. Artinya sampai kepada tahap pertandingan, bukan pertandingan zahir, hati, batin. Jadi kalau batin itu bersih, suci, maka itulah yang terbaik. Jadi saya rasa sekadar itulah dulu, sebagaimana saya janji pukul 10, walaupun lebih 1-2 minit, minta maaf lah. InsyaAllah kita jumpa lagi pada hari sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fakirna fiddin amin tawfiq wa bihamdika min salam. Wassalamualaikum. Buku-buku saya ada 3 buku baru ada sana, masuk kanan lagi. Untuk teman-teman semua, jadi ada sedikit kebetulan sebab saya baru tengok jadual Ustaz untuk bulan 11. Jadi hari Sabtu Ustaz bulan 11 banyak di luar daripada KL, duduk di Penang, di Johor. Jadi untuk bulan 11 kita masih kekal hari Rabu 12 hari bulan dan 19 hari bulan. 12 dan 19 minggu kedua dan ketiga hari Rabu. Andai kata ada perubahan, saya maklum nanti grup WhatsApp lah. Jadi tolong sampaikan kepada kawan-kawan, insyaAllah. Jadi terima kasih kepada saya bersama Dr. Zulkifli Al-Bakri di atas kuliah yang telah disampaikan. InsyaAllah kita bertemu di wilayah yang akan datang. Sekian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.